Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Jadi saya terangkan sedikit. Tadi kita bicara masalah sifat salbiyah. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah tadi saya gabungkan tuh dalam kitab tuh hal dengan amrun i'tibari. Cuma khilaf ulama mengikut perkataan Abu Hasan Asy'ari, sifat nafsiyah yaitu kena atas amrun i'tibari. Apa makna amrun i'tibari? Ada pada zihin, tak ada pada pemikiran. Ada pada otak, pada pemikiran kita tu ada. Allah Ta'ala tu ada. Tapi pada pandangan tak ada. Itu di sisi Abu Hasan Asy'ari. Adapun di sisi Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu mana hal yang mewajib bagi zat tiada dikerenakan oleh satu kerana. Itu di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ini ada khilaf. Kalau mengaji kitab-kitab besar-besar, diasingkan dah tu. Yang ini saya ambil pakai sekali lalu. Boleh faham ya? Ada khilaf ulama tu. Okey. Lagi satu ta'rif nafsiyah ni paling mudah kita kata apa dia? Paling mudah kalau dalam bahasa Arab mala tu'qalu dzatu illa biha. Itu ta'rif dia. Barang yang tak diretikan akan zat melainkan dengan dia. Mala tu'qalu dzatu illa biha. Itu ta'rif dia. Perkara atau benda yang tak dipaham, tak dimengertikan akan zat melainkan dengan dia sifat tu. Wujud. Kita tak reti kata zat. Contoh, mana mat? Ada saya di sini kata. Bermakna mat mengaku dia tu ada sebab apa? Sebab sifat itu tu ada pada dia. Itu orang panggil nafsiyah. Dalam ta'rif dia. Okey, habis kita bicara sifat nafsiyah. Yang kedua kita bicara sifat salbiyah, pembahagian sifat sifat mana 20 sifat ni terbahagi kepada yang kedua daripada 4 bahagian tu dipanggil sifat salbiyah. Salbiyah arti nafi. Artinya sifat yang menafikan barang yang tiada patut dan layak pada Allah Jalla wa Azza. Menafikan perkara yang tak layak, tak patut. Contoh, saya kata, bila saya sebutkan qidam, otak kita dah tergambar menafikan ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Baqa. Apa makna baqa? Menafikan ada kesudahan bagi ada Allah Ta'ala. Mukhalafah. Apa makna mukhalafah? Menafikan ada menyerupai Allah Ta'ala. Sama ada pada zat, ataupun pada sifat, ataupun pada perbuatan. Qiyamuhu bi nafsih. Apa makna qiyamuhu bi nafsih? Menafikan Allah Ta'ala berhajat kepada zat dan berhajat kepada yang menjadikan. Wahdaniyat. Apa makna wahdaniyat? Menafikan berbilang-bilang pada zat Allah Ta'ala. Semua cerita nafi. Boleh faham ya? Itu makna salbiyah. Dia nak menafikan sahaja. Okey, mudah ya? Menafikan perkara yang tak layak pada zat Allah. Dipanggil salbiyah. Habis. Mudah? Bawah tu tulis pula, dia kata tiada maujud pada zihin. Mana tak maujud pada akal. Benda tu bukan ada. Orang panggil benda tu bahasa sungguh. Yang kita belajar tadi, wajib. Perkara yang tak tergambar pada akal kita akan ada benda tersebut. Hakikat dia, perkara yang tak tergambar pada akal kita akan tiada dia. Hakikat akal mesti hukum ada atau sungguh. Betul tak? Ni sungguh ni. Dia bukan ada pada otak kita. Cuma bila ibarat kata qidam, nak nafi ya. Contoh saya kata, ini misal saja ya. Apa makna mandul? Apa makna mandul? Menafikan ada anak bagi seseorang. Misalan macam tu.
Jadi ulama ibaratkan dengan satu perkataan. Satu perkataan itu menunjuk di atas makna menafikan. Kan? Jadi kalau kita kata qidam, menafikan ada permulaan bagi ada Allah. Kalau kata baqa, menafikan ada kesudahan bagi ada Allah. Jadi benda-benda ni tiada maujud pada zihin. Cuma kita kata sungguh. Dan tiada maujud dia pada kharij. Mana pada otak pun tak ada, pada pandangan mata pun tak ada. Nak tengok qidam, baqa tak. Cuma kita hukum sahaja. Hukum kata sungguh Allah Ta'ala tu tak ada permulaan. Allah Ta'ala tu sungguh kata tak ada kesudahan. Allah Ta'ala tu sungguh kata tak menyerupai dengan sesuatu. Okey ya? Itu dipanggil sifat salbiyah. Okey, yang seterusnya. Kita belajar pula sifat ma'ani. Apa makna sifat ma'ani? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani iaitu sifat yang maujud pada zihin dan maujud pada kharij. Yang berdiri ia pada zat. Dengan zat. Berdiri ia pada zat. Dengan zat tu buang. Yang melazimkan ia, dengan yang kedua tu pun tak betul itu, akan sifat maknawiyah. Tarik betul kan adik? Sifat yang maujud ia pada zihin dan maujud pada kharij. Yang berdiri, maksud kata berdiri mana tak bercerai tanggal. Ini bahasa lama ya. Maksud kata berdiri itu mana tak bercerai tanggal ia pada zat. Dengan zat tu buang. Yang melazimkan ia dengan tu juga buang. Mana yang melazimkan ia akan sifat maknawiyah. Akan bukan dengan ya. Akan sifat maknawiyah. Boleh ambil takrif dia? Okey, saya hurai. Sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Ini sifat ma'ani ada berapa? Ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Okey. Sifat yang maujud ada. Ada pada zihin, pada otak kita ada dan ada pada kharij. Kharij mana pada pandangan mata. Macam mana sifat ni ada pada zihin, ada pada kharij? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Belum Allah Ta'ala jadikan makhluk. Belum Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad. Allah Ta'ala tu ada sifat perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, pendengar, pelihat, perkata. Semua ada sifat-sifat tu. Tapi tak ada siapa yang hukum. Kemudian Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad. Kan kalau kita mengaji martabat 7, ulama 3 segi. Martabat yang kedua dipanggil martabat hakikat Muhammadiyah. Ataupun wahdah. Wahdah ni martabatnya hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah tu sifat dia apa? 7 sifat ma'ani tu. Ini saya ceritakan macam mana kata maujud pada zihin, maujud pada kharij. Ini penerangannya macam tu. Hakikat Muhammadiyah tu, itulah tajalli. Allah Ta'ala menyatakan zat dia dipanggil tajalli sifat. Sifat dia ada 7 sifat. Okey. Jadi sifat itu ada pada Allah Ta'ala lah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni ada pada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala nak menzuhirkan 7 sifat. 7 sifat tadi supaya manusia dapat memandang yakin bahawa rahsia Allah Ta'ala itu ada. Macam harimau lah bila dia berjalan. Dipijak tempat lembek contoh dia. Dia meninggalkan kesan tapak kaki tak? Dia meninggalkan kesan tapak kaki itu. Kesan tapak kaki itu dengan sebab ada tapak kaki harimau. Kalau harimau itu kita kerat kaki dia, main mana kesan tapak kaki? Okey, dia meninggalkan kesan tapak kaki, tengok di tapak kaki, kesan tapak kaki itu bukan diri harimau, tapi kenyataan bagi wujudnya harimau yang ada kaki tadi. Di situ nyata garang harimau, nyata bengis harimau, nyata tangkas harimau, tapi itu bukan harimau, tapi kenyataan. Boleh faham ya? Itu kenyataan tentang wujudnya harimau. Okey, jadi bila Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad SAW, Nur Muhammad yang bawa 7 sifat tu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu Nur Muhammad yang bawa.
Nur Muhammad nak nyatakan 7 sifat pun tak nyata juga. Melainkan kena nyatakan Adam. Itu yang Allah Ta'ala buat. Apa? Lembaga Nabi Adam dimasukkan 7 sifat. Kita ni, dalam perut mak kita. Kita cerita Nabi Adam ya. Mana kita dalam perut mak kita ni, kita anak cucu Nabi Adam. Kita dalam perut mak kita, pertama sekali Allah Ta'ala zahirkan sifat apa? Hayat. Kan bila mak kita mengandungkan kita 120 hari, 4 bulan kan? 4 bulan kan? 120 hari. 4 bulan kan? 120 hari Allah Ta'ala tiupkan roh. Nyata sifat hayat. Lahir kita, mak kita ajar, ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anak. Imam Ghazali kata. Jadi mak kita yang ajar bercakap, ajar berjalan, ajar apa semua. Mak kita yang ajar kita. Ada ilmu dah kita. Bila ada ilmu, ada kehendak tak? Ada kehendak. Ada kehendak kita buat tak? Kita buat. Apa yang mengesahkan, membolehkan ada 4 sifat tu. Sifat sama, basar kalam. Lengkap tak pada diri kita? Asal sifat tu sifat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nyatakan. Bukan kita ambil Allah Ta'ala punya sifat. Mana ada kita kudrat. Tapi sebagai bukti. Di tapak kaki harimau. Sifat garang tak ada. Tapi kenyataan garang ada tak pada kesan tapak kaki harimau? Mesti otak kita terfikir. Oh besar harimau ni garang ni. Tengok. Dia otak kita mesti tergambar macam tu. Jadi Allah Ta'ala nak menyatakan rahsia dia. Dengan 7 sifat ma'ani. Jadi bermakna. Sifat ma'ani ni mawjud pada zihin. Pada otak kita. Bermakna pada zihin, pada otak kita, ada pada sifat ni pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mawjud pada kharij. Macam mana mawjud pada kharij? Sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar ni nyata pada yang bernama manusia. Kalau lain pada manusia, dia tak lengkap. Lembu kerbau, mungkin kuat. Tapi ilmu ada tak? Ilmu tak ada. Tu beza. Beza manusia dengan binatang. Kalau yang nama manusia, 7 ni mesti lengkap. Okey. Jadi bermakna yang ada pada kita ni mawjud pada kharij nama dia. Jadi sifat ma'an itu mawjud pada zihin, mana pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, mawjud pada kharij manusia. Manusia ni sebagai kenyataan Allah Ta'ala yang ada sifat berkuasa, ada sifat berkehendak, pengetahuan, apa semua ada pada Allah. Ada pada Allah. Kita sebagai kenyataan dia. Yang berdiri, mana yang ada. Kita masuk dalam kitab balik. Mana yang berdiri, mana yang tak bercerai tanggal daripada zat Allah. Macam mana tak bercerai tanggal? Sifat, qudrat, iradat, ilmu hayat itu ada pada Allah. Dia tak bercerai tanggal pada zat. Tapi kenyataan dia Allah Ta'ala nyatakan kepada manusia. Ini yang kita membawa rahsia Allah Ta'ala, benda ni. Daripada Nur Muhammad kita bawa benda ni. Kenal benda macam ni, baru kita dipanggil insan. Kalau tidak, muka manusia, tapi, maaf cakaplah, binatang. Kan Allah Ta'ala kata, lahum qulubun la yabqahuna biha. Bagi mereka itu otak, akal, pikiran. La yabqahuna biha. Mereka tak berfikir. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama seperti binatang. Balhum adal. Bahkan mereka itu lebih teruk, lebih sesat daripada binatang. Binatang tu tak apalah, dia tak ada hisab. Yang kita ni ada hisab. Mati kita ada hisab. Berat kita. Okey, jelas ya? Tu mana? Yang tak bercerai, yang berdiri, yang ni tak bercerai tanggal, ia pada zat. Dengan zat tu buang ya. Yang melazimkan ia akan sifat maknawiyah. Apa makna melazimkan? Lazim ni makna bila ada ma'ani, kita hukumkan maknawiyah nanti. Kalau kita tak kenal ma'ani, macam mana kita nak hukum maknawiyah? Ya? Kita tak boleh nak hukum maknawiyah. Jadi melazimkan akan maknawiyah. Ataupun bahasa Arab dia kata melazimkan akan samarah bagi sifat. Apa makna? Melazimkan akan samarah bagi sifat. Melazimkan sifat maknawiyah. Bila ada ma'ani adalah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kenapa panggil sifat ma'ani? Nanti orang tanya pula, kenapa panggil sifat ma'ani? Sifat ma'ani mana sifat yang bangsa makna. Benda itu mawujud. Tapi yang bangsa maknawi. Kenapa saya kata bangsa maknawi? Okey, kita boleh mendengar tak? Kita boleh mendengar. Tapi belah telinga kita,
cari sifat pendengar kat telinga kita. Boleh cari? Kita hidup tak? Kita hidup. Cari sifat hayat. Belah badan kita cari sifat hayat. Boleh tak? Tapi benda tu ada tak? Benda tu ada. Benda tu ada. Tapi nak cari tak jumpa. Inilah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat pelihat. Mata kita. Cuba belah biji mata kita. Cari sifat pelihat. Tak boleh cari. Tapi kita boleh melihat tak? Kenapa kita boleh melihat? Kerana adanya sifat pelihat, kita boleh melihat. Kerana adanya sifat pendengar di telinga kita, kita boleh mendengar. Kerana adanya sifat penghidup pada diri kita, kita hidup. Boleh nampak? Itu orang panggil sifat ma'ani nama dia. 7 sifat ni. 7 sifat ni lah yang dibawa oleh Nur Muhammad SAW. Dia jadi batin bagi kita. Itu yang manusia dia mesti ada zuhir, mesti ada batin. Dia jadi batin bagi kita. Yang Adam tu zuhir bagi kita, tubuh. Itu hari raya kita minta maaf zuhir dan batin. Sebab apa? Yang batin ni ada cerita dia, yang zuhir ada cerita dia. Okey. Itu dipanggil sifat ma'ani. Hakikat sifat ma'ani sebenar itu ialah ada pada Allah Ta'ala, dipanggil hakikat Muhammadiyah. Nama dia. 7 sifat ma'ani itu dinamakan dengan hakikat Muhammadiyah. Okey, habis. Kalau ada soalan catat ya, insyaAllah ada masa saya akan terangkan. Sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Apa makna sifat ma'nawiyah? Pahamkan istilah ini penting. Kalau kita mengaji nanti dalam kitab-kitab, ngajilah kita apa huraian dia sama ya. Ngajilah tu guru mana? Huraian dia sama ya. Ya. Okey, apa makna sifat ma'nawiyah pula? Sifat ma'nawiyah hal, baca hal yang sabit, yang tak ada tu. Hal yang sabit tambah yang. Hal yang sabit, sabit mana sungguh. Hal yang sabit mana yang sungguh bagi zat selama ada zat itu. Padahal ia dikeranakan dengan satu kerana. Apa dia kerana satu kerana? Yakni sabit sifat ini bagi zat kerana berdiri ma'ani itu pada zat. Baca macam ni tak faham gitu. Kalau tak ada penjelasan tak faham. Tapi rahsia orang kita lama, kita Arab, yang inilah. Tapi kalau kita faham, dia kejap terus. Anak kunci. Kalau kita nak ubah pada bahasa moden, tak boleh buat ni. Dia kena pakai bahasa lama ni, Pak. Okey, hal tadi dah faham apa makna hal? Hal iaitu pertambatan di antara ada dan tak ada. Nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Itu hal. Pertambatan di antara ada dan tak ada. Mana hal yang sabit bagi zat. Selama ada zat. Selama ada zat, adalah sifat tersebut. Mesti ada sesuatu yang menambatkan sifat kepada zat. Bandingan dia macam ni. Gambar. Gambar yang melekat dekat dinding. Okey, itu. Contoh dia, ada benda melekat dekat dinding tu. Mesti ada sesuatu yang menambatkan skrin ni dengan dinding. Sesuatu yang menambatkan tu nampak ke? Tak nampak. Macam gambar melekat, gambar yang melekat dekat dinding. Contoh saya kata, gambar lekat dekat dinding. Okey, mesti ada sesuatu yang menambatkan, yang melekatkan gambar dekat dinding tadi. Pelekat tu nampak ke? Gam tu nampak tak? Tak nampak. Oh, kalau tak nampak, gam tak ada lah. Nak kata tak ada pun tak boleh sebab gambar melekat. Nak kata ada pun tak boleh, tak nampak. Tu bandingan dia sifat ma'nawiyah. Tu hal. Tak naik sampai tahap ada sehingga kita boleh pandang. Tak turun sampai tahap tiada sehingga kita menafikan. Faham? Misal mana-mana Tok Guru di Pondok Petani saya mengaji dulu, dia kata gambar melekat dekat dinding, dia kata. Babak yang sepanjang pun bisa bagi misal macam tu ya.
Perkara yang melekatkan gambar dekat dinding tu benda apa? Gam. Nak kata ada, tak boleh, tak nampak. Nak kata tak ada pun tak boleh. Sebab gambar melekat. Bandingannya sifat maknawiyah itulah yang menambatkan adanya sifat ma'ani kepada zat. Tadi mula-mula kita belajar sifat nafsiyah, itu nak cerita zat sahaja. Bila kita belajar sifat ma'ani, nak cerita sifat sahaja. Lalu ni bila masuk maknawiyah, zat yang bersifat. Dia dah gabung dah. Faham? Tadi zat, ma'ani sifat. Bila maknawiyah, zat yang bersifat. Apa sesuatu yang menambatkan sifat kepada zat? Yang menambatkan sesuatu yang menambahkan sifat kepada zat itu ialah sifat maknawiyah. Jadi, sifat maknawiyah itulah dipanggil hal. Nama dia sifat hal. Kita tengok ta'rif. Hal yang sabit bagi zat selama ada zat. Selagi ada zat. Macam kita lah. Okey, saya terangkan. Selagi ada kita. Kalau kita ni ada kudrat, ada tenaga lah contoh dia. Selagi ada zat kita adalah kudrat kita. Selagi ada zat tubuh kita adalah kehendak kita. Mesti ada sesuatu yang menambatkan sifat kita kepada diri kita. Ada tak? Apa? Sesuatu yang menambatkan. Tadi kalau Allah Ta'ala kita kata yang menambatkan sifat ma'ani kepada zat Allah Ta'ala tu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah tu dibandingkan macam gam. Yang melekatkan gambar dekat dinding. Bandingan dia, kiasan dia macam tu. Yang menambatkan khalik dengan makhluk kita dengan Allah Ta'ala tu Nur Muhammad. Itu yang Abu Mansur Al-Maturidi buat sifat maknawiyah lagi memudahkan jalan. Di sisi Abu Hasan Asy'ari, maknawiyah dia tak bilang, dia bukan menafikan, cuma dia tak membilang satu sifat yang asing. Adapun di sisi Abu Mansur Al-Maturidi, dia membilangkan sifat yang asing. Kenapa? Bila kita mengaji hakikat nanti, kita nampak sungguh. Apa sesuatu yang menambatkan Khalik Allah dengan makhluk kita ni? Mesti ada. Iaitu Nur Muhammad. Macam mana Nur Muhammad menambat? Saya bagi misal macam ni, macam pokok. Okey. Saya ambil biji durian. Saya ambil biji durian, saya tanam. Bubuh dalam tanah. Daripada biji durian yang basah-basah lagi kan. Bermakna dia boleh tumbuh lah. Dia tumbuh tunas, dia naik batang. Daripada batang dia naik pula jadi dahan. Lepas tu timbul ranting, daun, pucuk, apa semua, besar, berbunga, berbuah. Batang-batang durian, ranting-ranting durian, dahan-dahan durian. Kenapa? Sebab biji durian. Dia tak boleh biji durian naik batang cempedak boleh? Tak boleh. Okay. Naik batang durian. Daun pun daun durian. Buah nanti yang zahir pun buah durian. Dia tak akan lahir jadi buah nangka. Okey. Sekarang, bila dah jadi batang-batang durian, daun-daun durian, dahan-dahan durian. Yang jadi batang durian, terzahir batang durian ke, dahan durian ke, ranting durian ke, terzuhir daripada mana tu? Daripada biji durian. Kalau tak ada biji, main mana batang, main mana ranting, main mana dahan. Begitu juga makhluk terzuhir daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tu ibarat macam biji. Daripada Nur Muhammad dizuhirkan langit, bumi, syurga, neraka, manusia, binatang, pokok, apa semua. Masing-masing bentuk kejadian. Kan tadi, yang batang-batang lah, yang ranting-ranting lah, yang daun-daun lah, yang manusia-manusia lah. Nur Muhammad asal biji benih dia. Yang langit-langit lah, yang bumi-bumi lah. Dia tak akan berubah. Okey, nampak ya? Jadi cerita dia, mana yang batang, ranting, dahan tu kenyataan bagi biji benih. Yang kita makhluk kenyataan bagi Nur Muhammad. Nur Muhammad pula kenyataan bagi wujudnya Allah. Sebab yang bawa rahsia penzuhiran makhluk ni Nur Muhammad. Bukan setakat manusia, seluruh alam semesta. Kalau kita mengaji kitab Durrun Nafis, dia sebut Nur Muhammad sudah mesra ke seluruh alam. Okey, kalau kita tanam pokok, bila jadi sepokok durian, dah besar tinggi dah, biji benih nampak tak? Biji benih tak nampak. Tapi
batang, ranting, dahan itulah kenyataan bagi biji benih. Begitu juga Nur Muhammad. Nur Muhammad boleh nampak ke? Nur Muhammad jangan dicari. Tapi dialah ibarat biji benih, zuhir seluruh makhluk. Tak kira apa juga makhluk, hatta iblis, hatta anjing babi. Ini tempat mengaji saya kena ceritalah. Walaupun dia makhluk yang keji, makhluk yang dilaknat, iblis, zuhir daripada siapa tu? Daripada Nur Muhammad. Hatta orang kafir, Nur Muhammad. Tak ada lain. Jadi yang menambatkan Khalik dengan makhluk tu Nur Muhammad. Itu yang ulama buat. Kita mengaji tauhid. Guna dia bila? Bila kita mengaji hakikat, nanti kita nampak dah ni. Yang Nur Muhammad tu siapa dah? Hebat. Nur Muhammad tu hebat. Jadi Nur Muhammad tu kenyataan bagi Allah. Biji benih yang kita tanam tu kenyataan bagi siapa? Kenyataan bagi tuan pokok lah. Sebab tuan pokok yang tanam, dia ambil biji durian, dia tanam. Jadi satu pokok durian. Jadi pokok durian, biji benih itu kenyataan bagi tuan pokok. Sebab itu bila orang tanya, ni pokok siapa? Ni pokok Mat punya, dia kata, Mat tanam ni. Dia tak kata lain sebab Mat yang tanam. Jadi Nur Muhammad tu Allah Ta'ala yang zuhirkan. Bila Allah Ta'ala yang zuhirkan, daripada Nur Muhammad, zuhir makhluk-makhluk yang lain. Bermakna, semua makhluk yang lain sebagai kenyataan bagi wujudnya siapa? Wujudnya Allah. Allah yang berzat, Allah yang bersifat, Allah yang berasma, Allah yang beraf'al, berbuat. Tak ada lain. Okey, boleh faham sifat maknawiyah. Itu guna tau. Kita setakat cerita tambat sifat kepada zat. Oh, lambat tu. Ini kita masuk dalam satu sudut hakikat tu. Baru kita nampak apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir tak kita dengan Allah Taala? Terlampau hampir. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami terlebih hampir kepada kamu daripada urat leher kamu. Ni urat leher kita ni. Habis Allah Ta'ala duduk sini ke? Cari Allah Ta'ala tak jumpa kat sini ni. Tapi maksud kata Allah Ta'ala lebih hampir kepada kamu daripada urat leher. Itu maksud dia, kita tikam perut, tak tentu mati. Kerat kaki, kerat tangan, tak tentu mati. Tapi kalau kerat kepala, mana sifat hayat? Hilanglah sifat hayat. Sifat hayat tu rahsia Allah Ta'ala tak? Yang Nur Muhammad bawa tadi? Yang tu. Nanti kalau cerita kat Wahabi, dia kata, wa nahnu aqrabu ila hablil warid. Allah Ta'ala duduk kat sini. Dah hampir, Allah Ta'ala hampir pada kamu daripada urat leher. Bukan macam tu. Kita cerita rahsia Allah Ta'ala. Yang menambat tadi siapa dah yang menambat kita ni? Yang kita tak boleh pisah daripada Allah Ta'ala. Hati orang-orang beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Muhammad, terlampau hampir sangat. Kerinduan kita kuat. Ya, kalau kita mengaji ilmu macam ni, kerinduan kuat. Rindu dengan Muhammad, rindu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dikatakan siapa? Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang ada pada kamu? Ada pada aku Allah dan Rasul saja. Dia dah nampak dah. Allah dan Rasul ya. Hujung-hujung Allah dan Rasul ya. Wujud benda atas dunia ni, ya. Seluruh alam semesta ni yang wujud, sebenar Allah. Wahdatul wujud. Wujud idopi dia siapa dia? Nur Muhammad. Tu orang panggil wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Wahdatul wujud tu Allah, wahdatul syuhud itu Nur Muhammad. Sebab apa wahdatul syuhud? Syuhud kita pandang, kita seluruh alam semesta ni sudah mesra dengan Nur Muhammad. Jadi mana apa hakikat yang kita pandang semua ni, hakikatnya kita pandang apa dah? Pandang Nur Muhammad. Memandang Nur Muhammad sebagai rahsia Allah Ta'ala. Sebab itu hati kita dapat kembali kepada Allah. Ini cara perjalanan orang-orang sufi. Syuhudlah kamu kepada makhluk. Tuan Hikam kata apa? Barang siapa memandang kepada kainat, memandang kepada makhluk, masih lagi tak terpandang kepada kewujudan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia dipanggil intimasul qalbi. Buta mata hati dia. Kita tengok, kita beli kereta mamahai, rumah besar-besar, syok kita. Sikit pun tak terpandang kepada kebesaran Allah Ta'ala, pada wujud benda yang Allah Ta'ala bagi. Hatta diri kita. Buta mata hati kita. Kenapa buta mata hati? Ilmu tak ada. Tu yang saya kata belajar banyak-banyak. Belajar tauhid ni sampai terbuka betul-betul dapat keyakinan. Ada jalan dia ni. InsyaAllah sampai masa bila kita terbuka satu-satu kepahaman,
Ulama tauhid ni cukup baik dah, cukup bagus dah. Daripada susun, siap dah. Kita tinggal faham, lepas tu rasai. Rasai dalam diri kita. Ini tak merasai. Mengajar tauhid pun tak merasai. Ini saya buka dah sikit. Perjalanan hakikat dia macam mana. Perjalanan cara syariat dia macam mana. Okey. Jadi dia kata, padahal dikeranakan dengan satu kerana. Yakni sabit sifat ini bagi zat kerana berdiri ma'ani itu pada zat. Payah faham macam tu. Dikeranakan satu kerana, mana dikeranakan oleh sifat ma'ani. Jadi bila dikeranakan sifat ma'ani, sifat maknawiyah inilah sebagai sesuatu yang menambatkan sifat ma'ani tersebut kepada zat. Sifat maknawiyah yang menambatkan. Kaunuhu tu yang menambat. Bandingannya macam gam yang melekatkan gambar dekat dinding. Okey, jelas tak? Gam yang melekatkan gambar dekat dinding tu. Maujud ia pada zihin dan tiada maujud. Masa kata maujud, mana sungguh. Maujud ia pada zihin. Mana ada pada zihin. Sungguh kata pada zihin. Sifatnya ada pada zihin. Macam juga Nur Muhammad. Nur Muhammad ni ada pada zihin. Pada otak kita, Nur Muhammad ni ada tak? Ada. Tak maujud pada kharid. Boleh pandang Nur Muhammad? Tak boleh pandang Nur Muhammad. Tapi yakin tak Nur Muhammad tu ada? Nur Muhammad itulah yang menambatkan di antara khalik dengan makhluk. Itu yang menambat. Okey. Itu kegunaan kita belajar sifat maknawiyah. Rahmat besar. Ulama tu buat susun tu rahmat besar. Kalau mereka tak susun macam ni, mampus kita tak faham. Kan? Kita memahami step kejadian. Kalau kita mengaji martabat 7 ni lagi nampak. Macam mana susunan kejadian sampai martabat insan. Baru kita nampak martabat yang ke-7. Insan tu benda apa? Semua pusing daripada sini semua. Daripada tauhid. Bagi orang dah faham benda macam ni, masuk mengaji ilmu martabat 7. Nampak. Rahsia Allah Ta'ala pada diri kita tu nampak. Tinggal lagi syuhud banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Okey. Habis ya. Ayat ni bahasan 4 sifat. Jadi dalam 20 sifat dia terbahagi kepada 4. Pertama nafsiyah, sifat dia satu saja, wujud. Yang kedua salbiyah, dia ada 5 sifat. Qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat. Ketiga, ma'ani. Apa sifat dia? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Yang keempat, ma'nawiyah. Apa sifat dia? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, basiran, mutakalliman. Habis. 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Okey, baru kita belajar sifat-sifat dia. Ini kita belajar satu-satu. Dia sebenarnya ada anak panah tu. Kan, anak panah, nafsiyah, sifat dia apa? Satu. Naik ke sebelah kan. Salbiyah, sifat dia sebelah sini. Ma'ani, sebelah kanan tu sifatnya. Tengok anak panah dia. Jadi kita baca daripada atas balik. 20 aqaid yang wajib. Jadi 20 aqaid yang wajib itu untuk kita mengenal makna la ilaha illallah. Kita mengenal makna insan. Terbezalah di antara khalik dengan makhluk. Dah terbeza dan tak terpisahlah di antara khalik dengan makhluk. Dah terbeza, lepas tu tak terpisah. Kan? Terlampau rapat kita dengan Tuhan kita. Okey, yang pertama, 20 aqaid yang wajib. Yang pertama sifat wujud. Ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala. Macam tadilah bahasannya. Mana hal yang wajib bagi zat yang tak dikeranakan oleh satu kerana. Saya dah terangkan tadi. Ataupun wujud ni apa dia? Ada pada pemikiran, tak ada pada pandangan. Baik itu kalau ada Allah Ta'ala, jangan cari ada Allah Ta'ala. Jangan cari Allah. Cari keyakinan tentang wujudnya Allah. Yang tu baru betul. Baru dipanggil kita beriman. Iman tu percaya. Percaya tu bukan nak kena bukti mata, nampak depan mata baru kita percaya. Tak. Yakin tak kata dalam badan kita ada roh? Yakin. Cari doktor yang paling pakar sekali atas dunia. Nak tengok roh. Dia belah badan kita nak tengok roh kita macam mana. Boleh? Tak boleh. Tapi benda tu ada tak? Ni yang boleh bercakap, boleh berjalan, boleh angkat apa semua ni?
Itu membuktikan roh kita ada, kenyataan dia itu ada. Kan? Okey, itu wujud. Lawan dia sebelah nombor 3 tu. Lawan dia 20 aqaid yang mustahil. Lawan dia Adam. Apa makna Adam? Tiada. Allah tu ada, lawan dia tiada. Sebenarnya tiada tu kena atas apa? Kena atas kita. Faham? Allah Ta'ala tu ada, yang tak ada tu kita. Ni ada di depan saya ni. Ada kita, ada majazi sahaja, ada pinjaman sahaja. Ada pinjaman pada hakikat dia, tak ada pun. Tak ada pun. Tu hidup macam wayang kulit. Wayang kulit tu diadakan oleh Tok Dalang. Yang wujud sebenar tu Tok Dalang ya. Bergerak wayang kulit sebab Tok Dalang menggerakkan. Kenapa? Sebab dia tak ada. Tok Dalang gunting-gunting apa semua, macam mana buat patung wayang kulit lembu tu. Lepas tu dia bubuh cat. Lepas tu dia gerak-gerakkan. Nampak tak? Itulah kita hidup di atas dunia. Sebiji. Hidup di atas dunia ikut skrip. Tahu skrip kita? Kita skrip ada dah. Di mana skrip kita? Di azali. Ataupun orang panggil qadha mubram kita. Pada a'yan sabitah. Semua dah ada ketentuan perjalanan kita. Yang kita nampak wayang kulit. Tapi Tok Dalang kita tak nampak. Betul tak? Yang hebat, yang ada tu sebenarnya apa dah? Tok Dalang ya. Yang lain tu kenyataan bagi Tok Dalang ya. Betul tak? Kenyataan bagi Tok Dalang. Main mana patung tadi? Kalau tak ada Tok Dalang. Main mana bergerak kalau tak ada Tok Dalang? Itulah kita yang kita rasa bangga, kita rasa kita hebat atas dunia. Bukan ada apa pun. Tapi dah kita ni perasan seorang-seorang. Nah, kita perasan. Sebab kejahilan kita. Jadi mana mustahil tu mana tertegah tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil mana tertegah ataupun tak ada, tak sungguh pada Allah Taala. Yang kedua sifat qidam. Apa sifat qidam? Qidam artinya sedia. Sedia Allah Taala. Sedia Allah Ta'ala ni mana? Sedia Allah Ta'ala tak ada permulaan. Tak ada permulaan ya. Maksud kata sedia ni ada Allah Ta'ala, tiada ada permulaan. Berbeza adanya kita. Adanya kita ada permulaan. Apa ada nutfah, air mani. Mustahil atau Allah Ta'ala baharu. Okey, saya terangkan ya. Dalam ni dia tak cerita dalil. Jatuh kitab ni dia tak buat. Kena tambah ya. Keseluruhan, ambil cara ringkas saja. Keseluruhan wajib bagi Allah Ta'ala sampai habis tu buat di bawah dia. Iaitu dalil dia ada alam ini, ada makhluk ini. Ada alam ini atau ada makhluk ini. Adakah dalil belakang ni? Oh, dia tak tulis. Saya tak terlupa ni. Ada alam ini atau ada makhluk ini. Catat sendiri. Bila orang tanya, apa dalil wujud Allah? Makhluk ini. Apa dalil qidam Allah? Makhluk ini. Dalil baqa Allah Ta'ala? Makhluk ini. Semua makhluk. 20 sifat itu semua makhluk dalil dia. Makhluk ini. Atau alam ini. Maksud kata alam ni makna lain daripada Allah, lain daripada zat Allah, lain daripada sifat dia, semua dipanggil makhluk. Alam. Bukan alam ni kena atas dunia. Alam ni kena atas selain daripada zat Allah dan sifat dia. Alam. Itulah dalil ada Allah Ta'ala. Kok mana alam? Saya datangkan satu. Yang saya terangkan ni dipanggil dalil ijmal. Apa mana dalil ijmal? Dalil ringkas. Ringkas sahaja dalil ni. Memadai dah bagi orang mukallaf. Ini yang hadir hari ni, ngaji ni. Yang hadir dalam masjid ni. Yang mendengar pengajian ni. Lepas dah fardu ain.
atas kita. Kalau orang tanya apa dalil ada Allah Ta'ala, kita jawab makhluk ini. Apa dalil qidam Allah Ta'ala? Makhluk ini. Baqa Allah Ta'ala? Makhluk ini. Nanti orang tanya, buktikan makhluk sebagai bukti wujud Allah. Buktikan makhluk sebagai bukti qidam Allah. Aku tak tahu. Hukum taklifi atas kita untuk mempelajari ilmu tauhid dah lepas dah. Ni semua saya kata fardu ain lepas dah. Yang hadir sekarang ni, lepas dah. Nak hurai tak boleh. Tapi kalau tanya apa dalil ada Allah Ta'ala? Tak tahu. Apa dalil qidam Allah Ta'ala? Tak tahu. Tak lepas fardu ain. Dia dalil ada dua. Ada dalil ijmal, ada dalil tafsil. Yang saya sebut sekarang dalil ijmal. Dalil yang ringkas. Ringkas saja dalilnya. Apa dalil ada Allah Ta'ala? Qidam Allah Ta'ala? Baqa Allah Ta'ala? Makhluk ini. Okey, makhluk. Macam mana makhluk? Tadi awal pengajian saya dah terangkan. Makhluk tak terlepas daripada dua. Jirim dan arad. Jirim dan arad. Arad berubah-ubah tak? Arad berubah-ubah. Macam pisang muda bila kita peram jadi masak, berubah jadi warna kuning. Kemana perginya hijau? Hijau pada kulit pisang tu. Kemana pergi dia? Itu orang panggil arad. Bila sampai masa masak dia berubah lah. Nak cari tak ada dah. Sifat kanak-kanak kita ni semua biasa lalu zaman kanak-kanak ni. Kemana pergi dia? Belah badan kita cari kanak-kanak kita kemana pergi dia? Mana ada dah. Berubah ikut umur kita sekarang. Kan? Itu orang panggil arad. Arad, kalau dia berubah, mesti ada yang mengubahkan dia. Yang menjadikan dia. Kemudian arad boleh bawa diri sendiri tak? Arad tak boleh bawa diri sendiri. Mesti tumpang kepada benda lain. Tumpang ke jirim. Kalau arad baharu, bermakna jirim jadi baharu juga tak? Baharu juga. Kalau baharu, jirim baharu juga, bermakna mesti ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Mesti ada yang menjadikan. Nah, itu orang panggil ada tadi. Siapa dia yang menjadikan? Mesti dia ada, mesti dia berkuasa, mesti sifat berkehendak. Otak manusia berfikir takat itu sahaja. Datang Nabi Muhammad, datang Nabi-Nabi yang dahulu cerita, oh yang mengadakan, yang ada, yang mengadakan kamu, yang berkuasa itu bernama Allah. Bukti dia, diri kamu sendiri. Ni seluruh alam semesta ni, bukti kata wujud dia. Nampak masalah? Macam mana pula makhluk ni sebagai bukti? Tadi saya cerita jirim dan arad. Mudah lain, satu misal lagi saya bagi. Ini kena catat sendiri, misal ni, dalamnya tak ada. Bandingan dia, tahu dacing ya? Dacing ni ada dua neraca tak? Dua neraca pula. Dua pinggan dia. Kiri kanan kan? Kiri kanan. Okey. Kiri kanan ni ibarat kita ni, ibarat ni ada, ni tiada. Kan hukum tu ada dua. Ada atau tiada kan? Betul tak? Ada kita dengan tiada kita ni dulu sebelum daripada ada kita bersamaan. Tahu bersamaan. Nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Kan sebelum mak kita lahirkan kita. Nak ada pun boleh Allah Ta'ala jadikan. Nak tak ada pun pakai tak ada lah kita. Jadi sama banyak tak? Bahkan sebahagian ulama kata berat balik tak ada. Sebab asal kita tak ada. Tapi kita kata bagi sama rata lah senang. Kan sama banyak. Ada dengan tak ada. Tiba-tiba terberat balik ada. Zuhir kita atas dunia. Macam dacing tadi. Boleh tak dacing disengit sebelah tanpa ada yang memberatkan? Tak boleh. Dia mesti ada kena bubuh barang kat sebelah sini. Diturun tak ke sebelah sini? Dacing tadi jadi sengit sebelah kanan. Sebab ada benda. Kalau tak ada benda, tiba-tiba dacing sengit sebelah. Itu mustahil. Begitu juga. Adanya kita tanpa ada yang menzuhirkan kita berat balik zuhir kita. Tanpa ada yang menzuhirkan. Itu mustahil. Mesti ada yang memberatkan balik zuhir kita. Otak manusia berfikir tak tu. Siapa dia yang memberatkan balik zuhir kita? Yang bernama Allah. Sebab itu zuhir kita. Kan dacing tadi. Misal dia macam tu ya. Mengaji kalau di petani macam tu lah. Untuk guru bagi misal. Betul tak? Boleh tak dacing? Tanpa ada benda kita tiba-tiba sengit sebelah. Tak boleh. Dia mesti, kalau dacing rosak itu cerita lain. Dacing elok lagi ni. Tiba-tiba sengit sebelah. Mustahil. Dia mesti ada yang memberatkan sebab jadi sengit.
Begitu juga gambaran kita hidup atas dunia ni. Mesti ada yang memberatkan balik zuhir kita. Sebab itu kita zuhir atas dunia. Kalau tak ada yang memberatkan, otak manusia dia akan berfikir macam tu. Siapa dia? Siapa yang menzuhirkan? Memberatkan balik zuhir kita, siapa dia? Tak boleh nak cerita kata. Itu yang Nabi Muhammad datang, Nabi-Nabi yang terdahulu buat cerita. Allah yang menzuhirkan kamu daripada tak ada kepada ada. Okey, tu dalil dia. Yang lain kias. Kalau saya nak cerita satu-satu dalil ni, sampai ke petang tak habis ni. Ya? Tapi saya dah bagi satu lah. Okey, nampak? Ada soalan? Ini saya buka lah. Dalil penting. Jelas ha? Okey, yang pertama jirim arat, yang kedua neraca. Itulah dalil. Nak kata makhluk sebagai bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua baqa. Apa makna baqa? Sedia. Sedia Allah Taala. Lawan dia apa dia? Baharu. Baharu itu mana ada permulaan atau dijadikan. Baharu yakni ada permulaan atau dijadikan. Mustahil Allah Taala itu baharu. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala itu tak ada sifat qidam, Allah Ta'ala itu baharu, bermakna ada yang menjadikan dia. Kalau ada yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak terlepas daripada daur dan tasalsul. Faham daur dan tasalsul? Tak ada dalam ni. Cuma catat sendiri. Kalau Allah Ta'ala itu ada yang menjadikan, kalau dia baharu, ada yang menjadikan dia, bermakna tak lepas daripada daur dan tasalsul. Apa makna daur? Berpusing. A yang menjadikan dia B. B yang menjadikan dia A. Patah balik tak? Patah balik. Mustahil tak kalau A yang menjadikan dia B, B yang menjadikan dia A? Mustahil. Kenapa saya kata mustahil? Yang pertama tak dapat ditentukan Tuhan. Yang mana satu Tuhan? A ke B ke Tuhan? Itu satu. Yang kedua mustahil sebab apa? Berhimpun ada dan tiada, dulu dan kemudian dalam satu masa. Macam mana berhimpun ada dan tiada, dulu dan kemudian dalam satu masa? Ketika Tuhan A buat Tuhan B, B tak wujud lagi, A dah wujud. Bermakna A terdahulu. Pandang pula B pula menjadikan A pula tak wujud, B pula wujud. B pula terdahulu daripada A. Jadi berhimpun tak dalam satu masa, dulu kemudian ada dan tiada dalam satu masa. Tok Guru dulu bagi misal macam mana, dia kata, kalau budak ni dia kata, aku kemarin letih, dia kata, kenapa letih? Mak nak bersalin, ayah tak ada. Akulah bawa mak ke hospital, ataupun cari mak bidan, nak bersalin, lepas sembang-sembang, dia kata, oh tahniahlah hang dapat adik. Kawan dia kata, dah, dia kata, sebenarnya kemarin aku pergi panggil bidan tu, mak aku nak melahirkan aku. Boleh percaya ke cakapnya ni? Iktibar dia pergi panggil bidan bermakna dia dah ada atas dunia. Dia pergi panggil bidan tu bermakna dia dah ada atas dunia. Iktibar dia kata mak aku nak lahirkan aku, dia tak wujud atas dunia. Tu orang panggil berhimpun ada dan tiada, dulu dan kemudian dalam satu masa. Mustahil. Bandingan dia macam itulah. Misalan dia. Boleh nampak tak? Itu orang panggil daur tu mustahil tak? Mustahil. Begitu juga tasalsul. Tasalsul mustahil. Macam mana mustahil tasalsul? Bertali-tali. Tuhan A yang menjadikan dia Tuhan B. Tuhan B yang menjadikan dia Tuhan C. Tuhan C yang menjadikan Tuhan D. Sampai tak berkesudahan. Macam batu jalur. Batu rantai jalur. Yang tu pun mustahil. Pertama sebab apa? Sebab tak dapat ditentukan Tuhan. Yang mana satu Tuhan? Kita tanya, wahai hang Tuhan ke? Ya, saya Tuhan. Habis hang dijadikan tak? Saya pun ada orang yang menjadikan saya. Siapa menjadikan hang? B, dia kata. Oh, kalau macam tu, hang bukan Tuhan. B, Tuhan. Tanya pula B, wahai B, hang Tuhan ke? Ya, dia kata. Wahai B, hang ni menjadikan sesuatu. Hang macam mana pula? Hang dijadikan ke tak dijadikan? Saya pun dijadikan. Siapa yang menjadikan hang? C, dia kata. Oh, B pun bukan Tuhan. C pula. Larat kita nak cerita panjang. Habis yang mana satu Tuhan? Yang ni, walaupun pada dakwaan, tak ada berkesudahan. Macam etis. Etis kata alam ni semula jadi. Betul tak? Etis. Orang apa? Etis. Tahu etis kan? Kalau orang Arab panggil dahri. Puak-puak dahri.
Walaupun pada dakwaan tak berkesudahan. Tapi pada hakikat dia mesti ada kesudahan tak? Kenapa saya kata ada kesudahan? Jawapan dia, sebab kita mencari asal. Tahu mencari asal? Antara pucuk kelapa dengan perdu kelapa, mana lebih tua? Pucuk kelapa dengan perdu pokok kelapa ni, mana lebih tua? Perdu lah lebih tua, betul tak? Kalau hala ke pucuk dia, hala ke naik. Hala ke naik ni tak kesudahan. Dia, kau lama kau naik, kau tinggi. Tapi kalau perdu, makin tinggi pucuk kelapa, adakah perdu makin ke dalam? Tak. Kalau kita kata sedepua masuk ke dalam tanah, setakat sedepua tu ya. 2 depua masuk dalam tanah, contoh kita tahu. Setakat 2 depua tu ya, masuk dalam tanah. Jadi bermakna, yang sekarang kita pandang kepada asal. Bermakna asal tu mana yang lebih tua? Pandang kepada perdu, bukan pandang kepada pucuk. Sekarang kita mencari asal kita apa dah? Melahirkan kita mak ayah kita. Mak ayah kita tuk kita, tuk nyang kita, tuk nyok kita, sampai Nabi Adam, sampai Nur Muhammad, sampai kepada Allah Ta'ala. Atas pada Allah Ta'ala ada lagi tak? Habis tak? Macam ibarat macam perdu tak? Macam perdu pokok tadi lah. Sebab apa? Kita tanam pokok kelapa kan, dia makin lama makin naik. Balik etis, dia pandang hala pucuk. Hala pucuk memang tak sudah. Sebab itu kita khalidina fiha abada. Duduk dalam syurga kekal selama-lama dah tak ada sudah-sudah dah. Tapi kalau pandang kepada perdu, asal, ada sudah tak? Sampai ke Nabi Adam, sampai ke Nur Muhammad, sampai ke Allah, atas pada Allah. Pada i'tiqad orang beriman, tak ada dah. Atas pada Allah Ta'ala tak ada apa benda dah. Kalau asal Allah dia kata, ada lagi asal Allah dia kata. Oh mana ada, itu bukan i'tiqad kita. Okey, nampak ya? Jadi mustahil tak tasalsul? Mustahil tasalsul. Jadi kalau Allah Ta'ala tu bukan dijadikan, Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam, bermakna Allah Ta'ala tu tak baharu. Allah Ta'ala tu mana tak baharu tu mustahil. Tak baharu tu wajib. Baharu tu mustahil. Mustahil macam mana? Macam saya cerita tadi lah. Kalau dia baharu dijadikan, bermakna tak lepas daripada daur dan tasalsul. Okey, selesai masalah ya? Okey, ini ambil ringkas ya. Okey, yang ketiga pula. Yang ketiga sifat baqa. Apa makna sifat baqa? Sifat baqa iaitu kekal Allah Ta'ala. Apa maksud kekal Allah Ta'ala? Ada Allah Ta'ala tak ada kesudahan. Macam mana ada Allah Ta'ala tak ada kesudahan? Kalaulah ada Allah Ta'ala ni ada kesudahan, kalau ada kesudahan, jadi macam mana? Nanti orang tanya. Kalau ada Allah Ta'ala tu ada kesudahan, jadi macam mana? Apa masalah dia? Kalaulah Allah Ta'ala ni dia ada kesudahan, bermakna berubah tak? Berubah. Nah, kalau ada Allah Ta'ala ni ada kesudahan, bermakna berubah. Daripada ada dia, tiba-tiba jadi tak ada. Berubah tak? Berubah. Macam kita. Ada kita sekarang ni. Ada kita, tiba-tiba mati kita. Bermakna, berubah kita daripada ada kepada tiada. Jadi kalau Allah Ta'ala tu ada dia, tiba-tiba jadi tak ada. Berubah dia daripada ada kepada tiada. Kalau berubah, bermakna mesti ada tak mengubahkan? Arat tadi berubah. Mesti ada tak mengubahkan? Mesti ada mengubahkan. Kalau Allah Ta'ala berubah macam tu, mesti ada yang mengubahkan. Bermakna Allah Ta'ala tu arat. Kalau dia arat, bermakna dia makhluk. Kalau dia makhluk, tak layak kita panggil dia Tuhan. Faham? Ringkas, mudah kita nak cerita panjang pun sakit kepala ya. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala ada kesudahan tak? Allah Ta'ala tak ada kesudahan. Kenapa? Ada sifat baqa pada dia. Sungguh kata sifat baqa. Itu dalil dia. Sebab kita memandang kepada makhluk. Makhluk tu yang berubah. Kalau berubah mesti ada yang menjadikan. Yang Allah tak berubah. Dia ada sentiasa. Kekal. Tak berubah-ubah. Kalau Allah Ta'ala berubah, mesti ada yang mengubahkan dia, yang menjadikan dia. Kalau dia dijadikan, tak layak kita panggil dia Tuhan. Yang ketiga, yang mustahil. Apa dia? Mustahil dari dia muka surat sebelah tu, muka surat 3.
dihubungi oleh tiada. Apa mana dihubungi oleh tiada? Ada dia tiba-tiba jadi tak ada. Itu orang panggil dihubungi oleh tiada. Macam kita, ada kita dihubungi oleh kematian. Tak ada lah kita. Jadi tak ada. Okey, habis ya? Boleh nampak ya? Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Bersalahan Allah bagi segala yang baharu. Apa makna bersalahan? Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk. Sama ada zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah tak sama dengan makhluk. Zat, sifat, af'al Allah tak sama. Ini oleh tutup guru dulu kata apa dia? Kalau kita mengaji tauhid, bagi faham, pegang betul-betul dua sifat. Ini untuk orang awam lah. Untuk orang awam, paling kurang dia kata, pegang dua sifat ni, paling kurang. Pertama sifat mukhalafah, kedua sifat wahdaniyat. Mukhalafah ni kita takut di akhir hayat kita ni, dengan ilmu kita tak ada. Sayyidina Ali dah kata macam mana dalam satu perkataan dia, ma yakhturu bibalika Allahu mukhalifun lizalika. Apa dia? Ma yakhturu bibalika. Apa yang terlintas sahaja di hati kamu, Allahu mukhalifun lizalika. Allah Ta'ala menyalahi akan demikian itu. Okey, betul tak? Terlintas saja di hati kita, terbayang saja di otak kita, itu bukan Allah. Jadi keadaan ni bila? Keadaan ni yang paling kita takuti sekali di hujung hayat kita. Di hujung hayat kita ni, iblis kerja dia cuit. Cuit kiri, cuit kanan kita, cuit kaki kita. Belah atas dia tak duduk. Kiri kanan dengan kaki kita. Dia menyerupai guru-guru kita, menyerupai mak kita, menyerupai ayah kita. Lepas tu ada satu yang berupa pula, dia kata, hang percaya tu Tuhan. Tuhan datang nak bantu kamu. Ni kita nak mati dalam keadaan orang nak meninggal. Dia perasaan dia dahaga kalau air seluruh lautan ni, rasa dia kalau dia minum tak cukup lagi untuk dia nak minum. Dia rasa tak puas. Ketika tu kalau iman kita tak ada, ilmu kita tak ada, zikir kita tak jaga, saat yang paling genting sekarang. Itu saat yang paling menakutkan. Kalau ilmu tauhid kita tak ada. Jadi hari ini kita dah belajar sifat mukhalafah. Saya dah sebut tadi. Apa juga yang terlintas di hati kamu, ma yakhturu bibalika, Allahu mukhalifun lidzalika. Allah Ta'ala menyalahi akan demikian itu. Mana tak serupa. Jangan layan. Jaga zikir kita. Nanti kepahaman makna la ilaha illallah kita akan ajar petang nanti. Ni, bila dah hampir ajal, kita pegang la ilaha illallah. Walaupun mulut tak nak kata, tapi di hati kita ada kepahaman. Apa yang kita nafi, apa yang kita isbatkan. Jaga zikir ya. Allahu, Allahu, Allahu. Ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaga tu ya. Nak jadi macam mana ke, sakit macam mana ke, jaga tu ya. Jangan goyang lah. Takut tu. Ni kalau ilmu tak ada, hati dia bila diganggu macam-macam, boleh terbalik tu. Kalau di situ dah rosak, pakai habislah. Kekal dalam api neraka. Okey. Jadi kita masuk balik dalam kitab. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Macam mana bersalahan? Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala tak serupa pada zat. Mana tak serupa dengan makhluk pada zat. Pertama, bersalahan Allah Ta'ala pada zat. Macam mana bersalahan Allah Ta'ala pada zat? Zat Allah bukan jirim. Tahu jirim? Ni benda. Benda yang boleh kita bahagikan. Jari kita ni kalau cincang, banyak mana ni? Hancur. Kepala kita dia berkerat, putus tak? Jirim. Meja ni kalau orang kerat, boleh tak? Bulu kita, bulu. Rambut, gunting, putus tak? Putus. Itu jirim. Zat Allah bukan jirim. Sebab itu zat Allah, iaitu satu zat yang diyakini, bukan nak dipandang. Jangan cari zat Allah Ta'ala. Tafakkaru fil khalqi la tatafakkaru fil khaliq. Berfikir oleh kamu pada makhluk, jangan berfikir pada masalah zat ketuhanan. Jangan fikir zat.
Cari keyakinan tentang wujudnya zat. Itu ya. Yang diajar dalam tauhid macam tu. Jadi mana zat Allah Ta'ala tu bukan jirim. Nanti kalau di akhir hayat kita, kalau ada berupa-rupa macam-macam mengaku, akulah Tuhan kamu. Akulah Allah. Sorry, jangan ikut. Jaga zikir ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala bersalahan pada sifat. Macam mana Allah Ta'ala bersalahan pada sifat? Tak serupa Allah Ta'ala itu pada sifat. Sifat Allah Ta'ala bukan arat. Sifat kita arat. Betul tak? Berubah tak kita? Kita ni berubah-ubah. Dulu kita jahil. Lepas ni bila kita belajar, jadi pandai. Dulu kita muda. Lepas ni dah sampai umur, tua. Atau dulu kita kanak-kanak, lepas ni jadi muda. Berubah tak? Tu kita. Tadi kita dah makan kenyang, ni dah ngaji sejam, dia kata, lapar pula. Betul tak? Berubah tak? Itu sifat makhluk berubah-ubah. Dulu kita ada, bila sampai masa ajal kita, mati kita berubah daripada ada kepada tak ada. Itu kita. Dipanggil apa? Arat. Jadi sifat Allah bukan arat. Perbuatan Allah pula. Allah Ta'ala yang ketiga pula. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyalahi pada perbuatan. Macam mana Allah Ta'ala menyalahi pada perbuatan? Perbuatan Allah mana mengadakan. Ya, perbuatan Allah Ta'ala itu mengadakan daripada tiada kepada ada, atau meniadakan daripada ada kepada tiada. Itu perbuatan Allah Ta'ala. Jadi ambil ringkas, perbuatan Allah Ta'ala mengadakan atau meniadakan. Memberi bekas. Perbuatan Allah Ta'ala itu memberi bekas, mengadakan atau meniadakan. Perbuatan kita, macam mana pula perbuatan kita? Pertama, perbuatan kita ni usaha ikhtiar. Betul tak? Usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar itulah tempat gantungnya hukum syarak, hukum taklif atas diri kita. Okey. Dan lagi satu perbuatan kita apa dah? Menyusun. Betul tak? Semua menyusun. Macam mana saya kata susun? Kita nak makan nasi. Kita nak masak nasi. Masak nasi kena susun tak? Susun. Ambil nasi, pertama kena ambil periuk dulu. Ambil periuk, bubuh beras. Dah bubuh beras, bubuh air. Basuh, buang air. Buang-buang banyak kali. Lepas tu baru bubuh air balik. Letak atas tungku. Buka api. Lepas tu, bila dah kering, tutup tudung periuk, kecilkan api. Baru jadi nasi tak? Baru jadi nasi. Kalau tidak, tak jadi nasi. Jadi beras lah. Makan beras lah. Okey, nak buat air. Ambil cerek, bubuh air. Bubuh atas dapur gas. Dah masak air. Macam mana buat air dah? Bubuh gula, bubuh teh ke? Bubuh air. Jadi dah air teh. Apa? Nak menulis? Susun tak menulis? Kena ada tangan, kena ambil kertas, kena ambil pen. Dah ambil pen, letak dekat atas kertas, kena tarik ke bawah, tarik ke atas, tarik ke tepi. Baru jadi menulis. Namanya menulis. Kalau aku nak menulis, duduk sengap macam ni. Boleh menulis ya? Jadi bermakna perbuatan kita menyusun tak? Perbuatan kita menyusun. Boleh tak kita nak buat sebutir pasir atas dunia? Tak boleh buat. Rumah susun ni, masjid ni. Orang pekerja kontrak itu susun bata, naik apa semua. Jadilah sebuah bangunan. Jadi apa cerita? Perbuatan kita menyusun hak yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Bukan perbuatan kita mengadakan daripada tak ada kepada ada. Tak, mana ada. Lepas tu perbuatan kita bukan memberi bekas daripada tiada kepada ada, atau daripada ada kepada tiada. Kita tak boleh. Bahkan perbuatan kita hanya semata-mata usaha ikhtiar sahaja. Berbeza tak? Berbeza. Jadi mana terbeza Allah Ta'ala tadi sama ada pada zat, ataupun pada sifat, ataupun pada perbuatan. Ya. Dalil dia apa dia? Dalil dia makhluk ini. Macam mana makhluk? Dalil. Dah Allah Ta'ala. Kalaulah zat Allah Ta'ala tu daripada jirim. Zat Allah Ta'ala tu daripada jirim. Jirim mesti ada sifat yang menumpang di jirim. Kalau sifat tadi baharu, bermakna jirim jadi baharu tak? Jirim jadi baharu. Kalau jirim baharu, mesti ada yang membaharukan atau mengadakan dia. Oh, kalau macam tu ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Mustahil kalau Allah Ta'ala tu jirim.
Kalau sifat Allah Ta'ala itu arat, jadi macam mana? Kalaulah sifat Allah Ta'ala itu arat, bermakna arat itu berubah-ubah. Kalau berubah, mesti ada yang mengubahkan dia. Yang mengubahkan, bermakna arat itu baharu. Kalau arat baharu, ada yang menjadikan. Kalau sifat Allah Ta'ala itu arat, bermakna sifat Allah Ta'ala itu dijadikan. Sebab itu sifat Allah Ta'ala tak boleh kita panggil arat. Allah Ta'ala kena kata sifat. Allah Ta'ala zat yang bersifat. Begitu juga perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala bukan menyusun. Perbuatan Allah Ta'ala bukan ikhtiar. Kalau ikhtiar, bermakna ada rasa di hati kita. Mailul qalbi, cenderung hati kita nak buat. Oh, nampak bergerak. Oh, tu kijang tu dia kata. Dia pun angkat senapang. Usaha dah tu angkat senapang. Usaha angkat senapang. Lepas tu nak petik ke tak nak petik ni? Aku nak petik juga. Pam, dia petik. Ikhtiar. Bila dia petik, pam, kena. Tergolek. Cek-cek, tengok kawan dia. Kan, nampak tak? Jadi bermakna angkat, petik benda tu. Tu orang panggil usaha ikhtiar. Adapun Allah Ta'ala, dia bukan macam tu. Allah Ta'ala menghendaki. Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat perkehendak yang ada pada zat dia. Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat perkuasa. Kita mengaji sifat ma'ani ni. Yang ada pada zat dia. Okey. Mustahil menyamai Allah Ta'ala segala yang baharu. Mustahil, tertegah. Jadi dalil dia makhluk jugalah. Okey, jelas tak? Kita masuk sifat yang kelima. Sifat yang kelima, qiyamuhu binafsih. Apa makna qiyamuhu binafsih? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Kalau terjemah macam tu tak faham. Maksud kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada zat, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Catat sendiri tu. Sebut saja qiyamuhu binafsih, Allah tak berhajat kepada zat. Dan Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Itu makna qiyamuhu binafsih. Okey. Kenapa Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat? Nanti orang tanya. Macam mana? Kenapa Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat? Yang berhajat kepada zat itu ialah sifat. Sifat yang berhajat kepada zat. Kenapa kita kata sifat yang berhajat kepada zat? Sebab sifat tak boleh bawa diri sendiri. Mesti tumpang kepada benda lain. Betul tak? Manis kena tumpang di mana? Di garam. Di gula. Kan masin tumpang di garam. Jadi kalau Allah Ta'ala tu berhajat kepada zat, otomatik dia jadi sifat. Allah Ta'ala tu bukan zat. Nanti orang tanya balik, kalau Allah Ta'ala tu sifat, jadi macam mana? I'tiqad kita Allah Ta'ala tu zat yang bersifat. Dia bukan sifat, dia zat yang bersifat. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, tak adalah sifat ma'ani. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, tak adalah sifat ma'ani. Kenapa pula tak ada sifat ma'ani? Sebab tadi kita belajar. Pagi tadi kan kita belajar. Sifat ma'ani tu martabat dia mawujud. Nampak ya? Sifat ma'ani martabat dia mawujud. Benda ada. Jadi kalau benda ada, sifat ma'ani. Sifat nak tumpang atas sifat. Boleh? Kan? Sifat nak tumpang atas sifat. Tak boleh. Masin nak tumpang di manis. Mana boleh masin nak tumpang di manis? Masin tumpang di garam. Manis tumpang di gula. Ya, itu betul. Tapi kalau masin tumpang di manis, mana boleh? Sifat menumpang di atas sifat. Al-wasfu la yusafu. Itu kaedah kan? Al-wasfu la yusafu. Sifat tak nak tumpang atas sifat, tak boleh. Jadi cerita dia, Allah sifat ke Allah zat? Allah zat. Zat yang bersifat. Allah bukan sifat. Kalau Allah Ta'ala tadi sifat, tak adalah sifat ma'ani. Sebab apa tak ada sifat ma'ani? Sifat nak tumpang atas sifat tak boleh. Kalau tak ada sifat ma'ani, tak adalah ma'nawiyah. Kalau tak ada ma'nawiyah, tak wujudlah makhluk. Kalau tak wujud makhluk, bohong tak? Bohong. Sebab apa bohong? Sebab makhluk sudah kita nampak dengan musyahadah ni, kita dah nampak dengan mata kepala kita. Jadi dalil dia makhluk juga tak? Makhluk juga. Itu yang saya kata. Pusing-pusing sifat 20, dalil dia makhluk. Cuma cara olah, cara hurai kita sahaja. Itu yang kena faham macam mana cara saya huraikan ni. Kena faham.
Kita mengaji ni sampai kita boleh bercakap ni. Kalau mengajar boleh bercerita. Atau kita faham. Okey. Itu yang pertama. Jadi mana mudah kata, bila sebut saja qiyamuhu binafsih, Allah ialah zat. Allah tak berhajat kepada zat. Kenapa tak berhajat kepada zat? Sebab dia dah zat. Yang kedua, Allah tak berhajat kepada yang menjadikan. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikan, bermakna dia baharu. Betul tak? Dia baharu lah sebab dia dijadikan. Kalau dia baharu, bermakna dia makhluk. Kalau dia makhluk, tak layak kita panggil dia Tuhan. Bila sebut sahaja qiyamuhu binafsih, bermakna Allah tak berhajat kepada zat, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Okey, ringkas tak dari dia? Saya bercakap ni atas jalan ringkas. Kalau kita mengaji kitab, panjang-panjang dia hurai panjang. Tapi ambil faham di sini pun cukup dah. Bagi saya. Okey, kita masuk sifat yang seterusnya, sifat salbiyah yang terakhir, wahdaniyat. Wahdaniyat mana esa Allah Ta'ala. Esa atau se. Kalau satu tak boleh lagi. Satu berbila-bilang. So, esa, satu. Kalau ikut step dia. Kenapa satu tu berbila-bilang? Saya mengaji tu, guru bagi dulu takrif satu. Berbila-bilang tu apa dia? Nisfu atau separuh daripada perhimpunan barang yang dulu dan barang yang kemudian sama ada jauh ataupun dekat. Separuh daripada perhimpunan barang yang dahulu dan kemudian sama ada jauh atau dekat. Itu takrif dia. Sebelum daripada satu, kosong. Selepas daripada satu, dua. Separuh daripada dua, satu. Dua. Dahulu daripada dua, satu. Selepas daripada dua, tiga. Satu campur tiga, empat. Nisfu bagi empat, dua. Bilangan tak? Tiga. Dahulu daripada tiga, dua. Lepas daripada tiga, empat. Dua campur empat, enam. Separuh daripada enam, tiga. Begitulah kias. Jadi kalau satu, berbilang tak? Satu tu berbilang lagi. Ini orang Kelantan tepatlah. Kelantan petani dia kata so, dia kata. Tapi tak kisahlah, ni istilah orang kita. Kita negeri tempat kita kata satu, tak apa. Saya nak terangkan makna satu, makna so tu apa beza dia. Kalau di pondok dia halusi benda-benda macam tu. Tu saya terjemah apa dah? Esa Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tu so. So Allah Ta'ala tu so pada zat, so pada sifat, se pada af'al. Sama juga. Se pada zat. Se pada zat Allah Ta'ala. Kalau ada whiteboard cantik, saya buat carta dia. Tak apalah, kita dengar dulu. Bila sebut se pada zat, otak kita set dua benda. Ternapilah kam muttasil pada zat. Apa makna kam muttasil? Bilangan yang berhubung pada zat. Macam mana bilangan yang berhubung pada zat? Zat Allah Ta'ala tu tak boleh dibahagi-bahagi. Macam mana zat Allah Ta'ala tak boleh dibahagi-bahagi? Macam zat kita, ni diri kita ni. Boleh tak kita bahagi tangan saya ni? Cincang tangan saya, boleh kan? Kenapa? Sebab tangan saya jirim. Sedangkan kita belajar, zat Allah Ta'ala tu bukan jirim. Zat Allah bukan jirim. Jadi sebab itu, zat Allah Ta'ala so. Maksud kata so Allah Ta'ala pada zat Allah Ta'ala tak boleh dibahagikan. Ternapilah kam muttasil pada zat. Nama dia. Yang kedua, ternapi kam mumpasil pada zat. Apa dia kam mumpasil? Bilangan yang bercerai. Ada satu zat yang lain yang menjadi dua dengan zat Allah Ta'ala. Yang menjadi dua dengan zat Allah Ta'ala. Ada satu zat yang lain. Ini mustahil, ternapi dah. Bila sebut saja wahdaniyat, ternapi kam muttasil, ternapi kam mumpasil. Tak ada. Hakikat Allah Ta'ala itu so pada zat dia. Jadi zat Allah Ta'ala bukan jirim dan tak ada satu zat yang lain yang jadi dua dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tak ada. So dia. Okey, itu yang pertama. Boleh faham ya? Yang ini kita mengaji ringkas. Kalau nak mengaji secara detail, kita daurah yang lain, daurah 2 hari bolehlah.
Daurah 2 hari, 2,5. 12,5. Kita berhenti 12,5 ya, 15 menit ya. 12,5. Oke. Yang kedua apa dia? Se pada sifat. Tadi saya cerita se pada zat. Jadi dah kalau Allah Ta'ala se pada zat, jangan ada bandingkan apa-apa. Terbayang-bayang apa-apa iblis ke apa menyerupai, bukan. Jangan ikut hati kita. Jaga zikir kita. Jaga kalimah la ilaha illallah. Sebelum kita mati, perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Nanti kita mengaji petang nanti apa makna la ilaha illallah. Saya harap yang hadir pagi ni, petang ni hadir. Tu natijah kita belajar ilmu tauhid di la ilaha illallah. Yang sini juzuk-juzuk dia saja. Di la ilaha illallah tu natijah yang kita nak bulat, nak pegang tu. Ya, ni pegangan kita sampai akhir hayat. Jadi harap dapat hadirkan diri petang ni, bagi habislah mengaji. InsyaAllah. Kita mengaji sekerat, kita tak nampak ni. Nanti ngaji pula tempat lain, sekerat pula tak nampak. Sampai bila ngaji tak faham. Kita habis insyaAllah. Sampai petang. Okey. Yang kedua, se pada sifat. Macam mana se Allah Ta'ala pada sifat? Bila sebut se pada sifat, pertama ternapi kam mutasil pada sifat. Apa makna ternapi kam mutasil pada sifat? Sifat Allah Ta'ala tak berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Dobit macam tu saja. Sifat Allah Ta'ala tak berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Macam mana? Allah ada 10 kudrat, 10 iradat, 10 ilmu, 10 hayat. Contoh kita kata. Tak. Allah ada se-kudrat, se-iradat, se-ilmu, se-hayat, se-sama', se-basar, se-kalam. Semua se-se. Habis yang banyak, Allah Ta'ala jadikan dengan kudrat, jadikan langit, jadikan bumi, jadikan semua ni. Banyak. Banyak tu ta'aluk. Ta'aluk sifat. Dalam kitab ni saya tak bicara ta'aluk. Bicara ta'aluk tadi. Ta'aluk sifat tu banyak. Kok mana ta'aluk sifat banyak? Mudah macam ni. Nak bagi misal mudah faham. Kalau yang nama Muhammad ni, bila sampai waktu sembahyang, orang tolak dia ke depan. Orang panggil apa? Tu imam. Sampai masa dia menikahkan orang, dia pula menikahkan orang. Orang panggil Tok Khodi. Muhammad juga. Sampai masa dia khitankan orang, dia pula yang khitan sunat orang. Orang panggil apa pula situ? Tok Mudim. Muhammad tu juga. Dia iktibar, dia hadap. Begitu juga ta'aluk. Iktibar dia hadap. Kalau dia menjadikan langit, begitu juga menjadikan bumi, menjadikan manusia, menjadikan binatang. Dengan kudrat yang satu. Jadi yang banyak tu ta'aluk dia. Adapun sifat dia so semua. Okey, habis. Yang kedua, bila sebut se pada sifat, ternapi kam mumpasil pada sifat. Apa dia kam mumpasil pada sifat? Tak ada satu sifat lain yang menduai bagi sifat Allah Ta'ala. Tak ada satu sifat yang lain yang menduai, mana yang jadi dua dengan sifat Allah Ta'ala. Yang ni ada pada kita ni. Tengok. Kita ada kudrat tak? Kita ada kudrat. Kita ada iradat. Kehendak. Kita ada ilmu. Kita ada hayat. Kita ada sama'. Kita ada basar. Kita ada kalam. Habis kita ambil sifat Allah Ta'ala dah. Kita jadi dua dengan Allah Ta'ala. Bukan. Yang ada pada kita ni kenyataan bukti sahaja. Bukti yang bersifat tu Allah. Ni orang panggil fana'. Fana'kan sifat yang ada pada kita. Nyata yang bersifat itu Allah. Baru dipanggil tauhid yang sebenar. Kalau tidak kita sombong tak? Kita rasa kita ilmu banyak. Oh, hebat aku. Kita rasa kita tenaga banyak. Kita orang kuat. Pengikut kita ramai. Contoh dia. Oh, kita rasa kita lah ada kekuasaan. Syirik kita. Syirik. Cuba kita kosongkan diri kita. Pandang diri kita hanya mazhar. Bagi wujud Allah. Bagi sifat Allah. Mazhar sahaja. Kenyataan bukti sahaja. Bukan ada lain. Itu yang kita bawa, nak mati nanti kita bawa benda tu. Jangan megah. Kebanyakan manusia, kalau beramal ibadat, oh aku malam tadi pukul 4.30 qiyamul lail, bangkit dia kata. Habis qiyamul lail berzikir pula sampai azan subuh dia kata. Lepas main subuh berzikir lagi sampai isyraq, buat isyraq, baru main sini dia kata. Allah, banyak amal ibadat. Baguslah dibuat amal ibadat tu bagus. Tapi kalau dia tak faham, hatta amal ibadat dia syirik kepada Allah Ta'ala. Orang panggil syirik khafi. Sebab dia memandang sifat dia. Dia mampu buat.
Dia ada kehendak bangkit malam, dia merasa ini kehendak dia. Itu yang kita tak mau. Bila kita mengaji tauhid, kosongkan sifat. Okey, yang terakhir, se pada perbuatan. Apa makna se pada perbuatan? Jadi bila sebut se pada perbuatan, ternapi kamum pasil pada perbuatan. Apa dia? Tak ada satu perbuatan yang lain yang memberi bekas selain daripada Allah Ta'ala. Ada tak perbuatan selain daripada Allah Ta'ala yang memberi bekas? Tak ada. Kita buat, tadi saya dah sebut, perbuatan kita usaha ikhtiar dan menyusun ya perbuatan kita. Hakikat nak bagi jadi, tak bagi jadi, itu kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hakikat yang berbuat. Bukan kita. Okey. Jelas ya? Okey, habis dah sifat salbiah. Dalil wahdaniyat. Dalil kita tak cerita lagi. Dalil dia. Ni dengar ya. Saya tak tulis. Saya ambil dalil ijmal sahaja. Dalil ijmal, apa dia? Ada makhluk ini, ada alam ini. Tadi saya dah terangkan. Tapi kalau secara tafsir, saya terangkan. Dengar saja. Kalaulah Allah Tuhan tu berbilang-bilang, kalau berbilang-bilang, dia tak lepas daripada berpakat ataupun berkelahi. Contoh kekuasaan. Oh, sana ada kuasa besar, sini ada kuasa besar. Dia kuasa besar ni, sama ada nak berpakat ataupun berkelahi. Itu yang dalam Quran kata wala insa wala insa. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Jikalau adalah di langit dan di bumi ada Tuhan selain daripada Allah Taala, lafasadata, nescaya binasa langit dan bumi. Lah ni langit duduk di atas, bumi di bawah, kita hidup duduk di atas bumi, selesa ya. Itu membuktikan bahawa se-Tuhan. Macam mana kalau Tuhan tu berpakat? Dua Tuhan berpakat. Kalau berpakat pada menjadikan benda besar. Tuhan A buat tiang belah sini. Tuhan B buat tiang belah sini. Ketika Tuhan A buat benda belah sini, bermakna dia tak mampu nak buat belah sini sebab Tuhan B dah buat. Ketika Tuhan B buat belah sini, tiang belah sini, dia tak mampu nak buat belah sini. Sebab Tuhan A dah buat. Jadi bermakna, ada tak sebahagian makhluk terlepas daripada dia? Ada sebahagian makhluk terlepas daripada dia. Terlepas macam mana? Bukan dia yang jadikan. Ini kalau cerita, kalau benda boleh dibahagikan. Kalau ada sebahagian makhluk terlepas daripada dia, luputlah sifat apa yang kita mengaji dalam makna ketuhanan ke depan. Petang nanti kita belajar. Sifat iftiqar. Iftiqar ni makna tertumpu, tak terlepas makhluk. Tiap-tiap makhluk tak terlepas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu makhluk terlepas, bukan Allah Taala jadikan. Ada satu saat kita ni terlepas daripada tadbir Allah Taala. Tak ada. Tarik nafas tadbir Allah, lepas nafas tadbir Allah, tarik nafas tadbir Allah. Begitu juga tiap-tiap makhluk semua Allah Taala yang bagi jadi. Jadi kalau berpakat bermakna ada sebahagian makhluk terlepas. Mustahil. Okey. Itu kalau benda besar. Kalau benda kecil, tahu benda kecil? Zarrah. Zarrah ni atom lah kalau bahasa kita atom. Atom, dia tak boleh terima bahagi. Kalau Tuhan A dah buat, kalau ada dua Tuhan. Kalau Tuhan A dah buat, kalau nak buat sama-sama terentak, tak boleh. Sebab benda tak terima bahagi. Tadi kalau tiang A, tiang sebelah sini dengan tiang sini, tak apalah, boleh terima bahagi. Tapi kalau atom, dia tak terima bahagi. Ataupun tulisan. Ini siapa yang lukis plan tahulah. Kalau zaman saya mengaji pondok dulu, orang pakai pen rotring. Pen rotring tu, nak menulis dobit kat kitab dia. Cuba kita titik, sekali titik ya kat kertas. Titik, lepas tu kita ambil gunting atas titik tu. Boleh belah dua tak titik tu? Tak ada, hilang terus. Titik tu hilang. Kena mata gunting tu, habis. Kenapa? Sebab dia tak terima bahagi, terlampau halus. Okey, kalau dua-dua Tuhan nak buat atas satu titik tersebut, tak boleh. Sebab dia menerima satu sahaja. Okey, kalau satu tak boleh nak buat. Okey, kalau Tuhan yang satu boleh buat, Tuhan satu ni tak boleh nak buat. Bermakna lemah Tuhan tak boleh nak buat ni. Kalau Tuhan yang tak boleh buat tu lemah, Tuhan yang boleh buat jadi lemah juga tak? Jadi lemah. Kenapa jadi lemah? Sebab bersamaan pada pihak ketuhanan. Kenapa saya kata bersamaan pada pihak ketuhanan? Ketuhanan jadi lemah. Malaysia dengan Amerika, siapa kuat? Dua-dua tak kuat. Amerika tak kuat.
Kenapa? Dia manusia, kita manusia. Tapi hari ini kenapa dia senjata? Itu takdir Allah Ta'ala atas diri dia. Atas kerajaan dia, Allah Ta'ala takdirkan, lalu ini dia jajah-jajah, dikuasai negara-negara orang kan. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Adapun pandang kepada dia manusia, kita manusia, nak takut kenapa? Betul tak? Dia dua lemah. Jadi kalau Tuhan, tadi Tuhan A tak boleh nak buat, Tuhan B boleh buat, bermakna Tuhan A lemah, Tuhan B jadi lemah juga. Kenapa Tuhan B jadi lemah? Sebab bersamaan pada pihak ketuhanan. Okey, jelas tak? Tapi kalau dia buat juga atas benda yang Tuhan A buat, Tuhan A dah buat, Tuhan B buat atas benda yang Tuhan A buat, itu orang panggil tahsilul hasil. Ini banyak kena ngaji kita ni, kita ambil biasa dengar, bagi dengar dulu, bagi terbuka kepahaman. Saya ingat kadang nak catat pun payah ni. Yang penting bagi faham, balik buka kitab. Cuba buka kitab Misbahul Munir. Misbahul Munir ni agak mudah sikit. Misbahul Munir, apa yang saya hurai-hurai tadi ni, tengok balik step-step dia tu. Mesti ada dalam tu. Cari kitab Misbahul Munir. Okey. Okey, itu kalau cerita berpakat. Kalau berkelahi, Tuhan langit nak turunkan hujan, Tuhan B tak nak turunkan hujan. Sama ada kalau kita kata mana menang salah satu, ini cerita berkelahi. Menang salah satu, kalah salah satu. Yang kalah tu kalah. Yang menang tu menang. Tuhan A nak turunkan hujan, turun hujan. Tuhan B tak nak turunkan hujan, basah bumi. Bermakna Tuhan B kalah. Tuhan bumi kalah. Bermakna kalau Tuhan bumi kalah, bermakna Tuhan bumi lemah. Kalau Tuhan bumi lemah, Tuhan langit lemah juga tak? Lemah juga. Kenapa kata lemah? Sebab bersamaan pada pihak ketuhanan. Jawapan dia gitu. Ini kalau cerita kalah, menang satu, kalah satu. Kalau seri, Tuhan A nak buat, dia tak boleh nak buat. Tuhan B nak benda, tak tercapai hajat dia. Itu pun sama juga, lemah. Ataupun mana tak sampai hajat kedua. Ataupun sampai hajat kedua. Tuhan A nak turunkan hujan, boleh turun hujan. Tuhan B tak nak turunkan hujan, tiba-tiba basah bumi. Orang panggil berhimpun dua benda berlawanan pula. Ini dalil wahdaniyah ni agak panjang sikit ya. Cuba buka kitab Misbahul Munir, apa yang saya terangkan ni mesti ada dalam tu. Balik cari kitab tu. Ini saya bagi penjelasan saya secara ringkas. Fahamkan dulu. Kalau ada peluang mengaji, insyaAllah daurah ke apakah, kita baca kitab Misbahul Munir. InsyaAllah ada peluang. Okey, habis. Dan seterusnya, sifat qudrat. Ini kita nak bahas dah, masuk sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Qudrat, lemah. Mana okey. Cukuplah 12.5. Kalau ada soalan? Ini buka balik kitab ya. Yang sebab dalam ni cukup ringkas dalil yang saya sebut, makhluk ini. Cuma saya terangkan serba sedikit. Balik buka kitab Misbahul Munir, insya-Allah ada dalam tu. Apa yang saya jelaskan ni semua ada dalam tu. Sebab saya sebut Misbahul Munir ni kita agak mudah sikit. Buka kita akun Datuk Najin sakit kepala nanti. Sirajul Huda dia kata sakit kepala kata. Misbahul Munir buka tu. Cukup. Lagi mudah. Apa yang saya jelaskan semua ada. Okey, ada soalan? Kalau ada persoalan? Petang ni kita nak masuk bahasan ma'nawiyah. Ma'ani. Tak ada ya? Okey, tak ada. InsyaAllah kita sambung. Untuk petang ni sampai pukul, kita mula ngaji pukul 2. Pukul 2 atau 25 minit saya dah start lah. InsyaAllah. Ya, tak kisahlah nak pergi ke mana pun. Mana pukul 2 kita ada sini balik. Saya harap petang ni hadir semualah. Sebab kita nak cerita makna la ilaha illallah. Muka surah sebelah ni dah makna la ilaha illallah dah ni. Tengah-tengah. Saya harap hadir semualah insyaAllah. Ini penting. Kita nak bawa sampai ke mati ni. Bukan hari ni mengaji 2-3 hari lepas tu lupa dah. Sampai tercabut nyawa kita ya. Pegang betul-betul. Wallahu alam insya-Allah.
Yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, sama kemaafan. Kita sambung pada petang ni. Dan di luar sana ada macam sebagaimana dimaklumkan tadi, ada jualan mana jualan CD, ada infak wakaf yang saya buat ya. Nanti orang tanya apa mana infak wakaf? Infak wakaf ni mana infak yang kita keluarkan, tak dijadikan wakaf, tapi akan dijadikan wakaf. Kenapa saya kata akan dijadikan wakaf? Sebab syarat kita nak wakaf benda ala aslin maujudin wa far'in la yang qati'. Itu syarat dia dalam hukum fiqh. Asal yang maujud, benda ada dan poroknya tak putus-putus. Benda tak wujud lagi, macam mana nak wakaf? Nanti saya bohong orang pula. Betul tak? Kalau tanah tu ada. Ini sekarang benda tak wujud, pagar, nak buat pagar. Pagar tak wujud lagi contoh dia. Itu yang saya kata infak yang akan dijadikan wakaf. Bila naik benda kita niatkan. Setakat jumlah macam ni, ini sebagai wakaf bagi orang-orang yang mengeluarkan duit. Faham? Itu mana maksud kata infak, infak wakaf. Saya terang benda tak ada lagi. Nanti orang kata pergi pondok, mana benda dia, kami bagi duit lu. Kita himpun naik sikit. Ada benda duit, kita naik benda sikit, kita niatkan wakaf atas orang yang menginfak. Macam itulah. Ya, insyaAllah. Di luar sana CD-CD apa semua ada dijual. Siapa-siapa yang nak tengok CD-CD daurah-daurah yang saya buat, banyak lah. Daurah-daurah. Saya biasa buat daurah di Seberang Jaya, selalu. Selalu buat di Seberang Jaya. InsyaAllah, mana kalau ada kelapangan, kita boleh ikut daurah 2 hari. Khatam kita agak tebal sikit. Yang ini nipis sangat. Ya, insyaAllah. Okey, wallahu a'lam. InsyaAllah kita berehat. Wallahu a'lam.